Umat Islam raih Aidiladha dengan penuh kesyukuran. Bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Baling akan dipercepatkan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Nurul Hidayah Dawai, Berita Wilayah, edisi Ahad 10 Julai 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor mengisi paparan pada petang ini. Terus setia selama 1 jam bersama Berita Wilayah. Umat Islam di seluruh negara meraihkan Aidiladha dengan penuh rasa kesyukuran sambil menghayati erti pengorbanan. Kebanyakan masjid menjadi tumpuan untuk menunaikan solat sunan Aidiladha, seterusnya melaksanakan ibadah korban. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunan Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Baginda diiringi Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Keberangkatan tiba baginda pada pukul 8.15 pagi disambut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Turut berada di Masjid Barisan Esko Kerajaan Negeri dan Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman. Solat sunat Aidiladha dan bacaan khutbah dipimpin Imam Besar Masjid Muhammad Hafiz Suhaili. Baginda kemudiannya berkenan menyaksikan ibadah korban yang berlangsung di pekarangan masjid. Sebanyak 23 ekor lembu termasuk 2 ekor lembu kurniaan baginda dan seekor lembu kurniaan Tengku Hasanal dikorbankan pada ibadah kali ini. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pula berangkat menunaikan solat sunan Aidiladha bersama kira-kira 2,000 rakyat di Masjid Sultan Idris Shah II Ipoh. Turut berangkat Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja Dihilai Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Pemangku Raja Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim menunaikan solat sunan Aidiladha bersama lebih 1,000 jemaah di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Baginda diiringi Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim serta Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim. Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima berangkat menunaikan solat sunan Aidiladha di Masjid Muhammadi Kota Baru. Turut mengiringi baginda Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob serta pemangku Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Almarhum Sultan Badli Shah berangkat menunaikan solat sunan Aidiladha di Masjid Al-Bukhari Al-Ustar. Berangkat sama Sultanah Kedah, Sultanah Maliha Almarhum Tengku Arif, Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin dan Raja Puan Muda Kedah Cik Puan Zahida Muhammad Arif. Di Melaka, yang di Pertuan Negeri, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam dan isteri Tuh Puan Asmah Abdul Rahman menyertai 3,000 jemaah menunaikan solat sunan Aidiladha di Masjid Al-Azim Bukit Palah.
Di Negeri Sembilan pula, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama 1,500 jemaah di Masjid Diraja Tuanku Munawir Seri Menanti. Berkenan berangkat sama Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Almarhum Tengku Besar Mahmud dan anak anda baginda Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Ridayuddin Tuanku Muhriz. Solat Aidiladha dipimpin Imam Masjid Diraja Tuanku Munawir Abdul Rahman Ibrahim. Perdana Menteri pula menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Wilayah Persekutuan di Ibu Negara. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang lengkap berbaju Melayu berwarna biru tiba di pekarangan masjid kira-kira pukul 8.05 pagi. Solat sunat Aidiladha diimamkan penolong pengarah kanan Masjid Wilayah Persekutuan Dr. Khalid Isa. Perdana Menteri bersama kira-kira 1,000 jemaah mendengar khutbah Aidiladha yang disampaikan Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan Rozimi Zamri bertajuk Berkorban untuk Kejayaan. Beliau kemudian meluangkan masa beramah mesra dan bersalaman bersama para jemaah. Kesemua 14,306 jemaah haji Malaysia selesai melaksanakan ibadah wajib melontar Jamratul Kubra yang perlu dilaksanakan pada 10 Zulhijjah semalam. Jemaah negara melakukannya pada 8 malam dan selesai mengikut waktu ditetapkan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad, jemaah dinasihatkan sentiasa menjaga kesihatan serta mempersiapkan mental dan fizikal menghadapi ibadah lebih mencabar di Mina. Ini memandangkan masih ada 3 hari tasyrik untuk jemaah melakukan ibadah melontar ketiga-tiga jamrah iaitu Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra. Kerana ia melibatkan perjalanan sejauh 10 km dari kemah ke Jamarah dan balik semula ke kemah. Maknanya pergi lebih kurang 5 km, balik pun 5 km. Dan saya menyarankan agar setiap jamaah haji untuk memberikan perhatian kepada setiap arahan yang diberikan oleh petugas haji serta mengikut waktu melontar yang telah ditetapkan demi untuk keselamatan. Beliau terdahulu mengadakan lawatan ke pusat rawatan TH Shishah di Mekah. Sementara itu, kesemua jemaah negara berjaya menyelesaikan rukun haji terpenting iaitu berwukuf pada 9 Zulhijjah termasuk 26 jemaah yang dirawat di pusat rawatan tabung haji. Menurut pelaksanaan safari wukuf yang mula diperkenal pada 2016, jemaah-jemaah yang sakit turut berpeluang melengkapkan ibadah haji di Arafah. 4 buah bas khas disediakan untuk membawa jemaah terlibat dari pusat rawatan ke Arafah diiringi 68 petugas tabung haji dan 22 pembantu. Kini 33 jemaah masih menerima rawatan dengan 32 di pusat rawatan tabung haji dan seorang di Hospital Arab Saudi. Pemberian bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Baling bukan sahaja akan diteruskan malah dipercepat. Ini terutama bantuan baik pulih kediaman. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pemantauan menyeluruh sedang dilaksana bagi mengelak bantuan lewat diserahkan. Bila berlaku saja besok tu pagi saya hantar setiausaha politik saya untuk umumkan dari segi bantuan banjir RM1,000 tunai untuk immediate dan selepas itu seperti yang pernah kita umumkan waktu banjir dululah RM2,500 barangan elektrik, pembaikan rumah ataupun membina rumah baru kalau rumah itu musnah. Jadi kita sedang memantau dari segi pelaksanaan lah. Kita tak mahu ada kelewatan lah. Yang kita janjikan kita perlu percepat. Yang pentingnya adalah rumah apabila roboh perlu disegerakan dari segi pembinaan baru dan yang boleh baik pulih kita akan baik pulih segera. Itu yang penting. Ya, tempat tinggal yang paling penting. Selain daripada bantuan-bantuan kewangan yang lain. 5 Julai lalu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian bantuan awal kepada 1,490 individu terjejas banjir di Baling.
Ia meliputi wang ihsan RM1,000, barangan keperluan asas berjumlah RM2,500 dan barangan elektrik RM500. Turut dihulur bantuan pembaikan rumah yang rosak akibat bencana. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim memaklumkan 15 keluarga yang hilang tempat tinggal akibat banjir pada Isnin lepas akan ditawarkan tempat tinggal sementara. Menurut beliau, pihaknya bercadang mendirikan rumah kontena untuk semua keluarga tersebut di perkarangan Masjid Raudatul Falah, Kampung Iboi, Kupang. Jelas Datuk Seri Abdul Aziz penempatan sementara itu bagi membolehkan mereka tinggal lebih selesa selepas beberapa hari berada di pusat penempatan sementara Sekolah Menengah Kebangsaan Jerai. Beliau juga akan berbincang dengan semua 15 keluarga tersebut bagi mendapatkan persetujuan dan pihak masjid juga telah memberikan kebenaran untuk tujuan tersebut. Pembinaan rumah kontena itu diharap dapat disiapkan dalam tempoh 2 minggu dan akan dilengkapi kemudahan asas agar penduduk terjejas banjir dapat menjalani kehidupan dengan selesa. Datuk Seri Abdul Aziz bagaimanapun berharap kesemua penduduk terbabit tidak dibiarkan tertinggal terlalu lama di rumah tersebut, sekaligus menyeru Kerajaan Persekutuan dan Negeri menyediakan tapak lebih sesuai untuk didirikan kediaman baharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang ada ini, saya Don Daniel Don Biajid, salah seorang daripada pengacara rancangan Salam Baitullah, ingin mengucapkan kepada anda Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di 10 hari pertama Zulhijjah dan amal ibadah korban kita. Amin ya rabbal alamin. ...140 keluarga di Besut Terengganu menyambut Aidiladha dalam suasana hambar apabila rumah mereka rosak akibat ribut yang melanda di beberapa kawasan malam tadi. Kira-kira 130 rumah rosak melibatkan 10 kampung di Kuala Besut selain di Kampung Batu 13 dan Kampung Bekuk di Hulu Besut. Jelas Pegawai Penyelaras Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Besut, Azbi Saleh, kejadian ribut berlaku serentak dengan hujan lebat. Ia berlaku kira-kira pukul 8 malam yang menyebabkan kebanyakan rumah rosak di bahagian bumbung akibat diterbangkan angin kuat. Sebilangannya pula dihempap pokok tumbang. Namun tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Susulan itu, kerajaan negeri akan membantu membaiki bumbung rumah yang rosak secepat mungkin. Ini bagi memastikan penduduk dapat tinggal di rumah mereka dengan lebih selesa. Selepas 2 tahun Aidiladha disambut dalam suasana terhad susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ibadah korban kali ini diraih lebih meriah. Penyelaras program ibadah korban Surau Ar-Rahman Kampung Kubang, Tangga, Kuala Terengganu, Mahdi Muhammad berkata kali ini 26 ekor lembu dikorbankan. Kuantiti itu meningkat berbanding hanya 16 ekor lembu sahaja yang ditumbangkan tahun lalu. Kita masih menilai risiko di mana kita mengurangkan jumlah peserta berkumpul pada satu masa dengan cara kita membuat giliran sembelihan. Satu round sembelihan kita tetapkan 7 ekor. Bermakna peserta-peserta yang terlibat dengan 7 ekor yang pertama ni sahaja yang akan hadir.
Hari Raya Korban tahun ini lah kita rasa lebih meriah lah sebab seperti tahun-tahun ini kita memang tak disambut Raya Haji macam sebab COVID kan, pandemik COVID. So sekarang memang kita masuk fasa endemik, jadi macam kita dapat rasa lah meriah tu. Tahun ini kita lihat masih lagi persediaan yang sangat mantap lah bagi saya, sehingga kan dia ada beli palang tu untuk digatur daging dan sebagainya. Dengan tenaga sukarelawan hampir 100 lebih 100 lebih, semua tu adalah orang yang menawarkan diri tanpa sebarang bayaran, dengan beberapa orang penyembelih yang sangat-sangat berpengalaman. Terlebih dahulu, umat Islam di Terengganu dibenarkan melakukan ibadah korban dan akikah sempena Hari Raya Aidiladha tahun ini di pekarangan rumah, masjid atau surau. Juga di Terengganu, sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini amat bermakna buat sebahagian penduduk luar bandar, terutama di Ru Rendang Marang. Ini kerana mereka dapat kembali melaksanakan ibadah korban secara terbuka dengan penglibatan ramai masyarakat setempat. Sebanyak 30 ekor lembu telah dikorbankan secara bergotong royong dan bakal diagihkan kepada penduduk di kawasan Ru Rendang. Selain menunaikan tanggungjawab ibadah korban, ia secara tidak langsung dapat berkongsi rezeki dengan golongan kurang bernasib baik secara lebih menyeluruh. Dapat meringankanlah pada keluarga-keluarga yang berdepan dengan masalah kewangan untuk mendapatkan bahan makanan. Jadi memanglah daging yang diagihkan pada hari ini tak mampu untuk bertahan selama sebulan, tetapi sikit sebanyak memberi peluang kepada mereka untuk merasai daging lembu kampung yang dikorbankan pada hari ini. Sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini kembali meriah. Apa tidaknya, pelaksanaan ibadah korban kembali rancak selepas 2 tahun ia tidak dapat dianjurkan berikutan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita ikuti laporan wartawan Muhammad Hazwan Azman. Ada laporannya. Permintaan lembu korban meningkat secara mendadak. Itu yang dikongsikan peternak lembu Muhammad Khairi Kamarudin yang mengusahakan ladang peternakan di Ceruk Palu, Kuantan. Beliau akui terpaksa menolak tempahan susuran lembu sudah habis dijual sejak bulan lalu. Katanya tempahan diterima bukan sahaja daripada penduduk sekitar Kuantan, malah dari daerah lain. Bersempena Aidiladha kali ini, lebih 140 ekor lembu miliknya habis terjual. Sebulan sebelum orang tempah lah. Kita tak hantar 4 hari sebelum raya. 4 hari, 3 hari, 2 hari. Tak hantar lah. Itu mula-mula sekali kita hantar yang jauh. Lepas tu kita baru hantar yang dekat-dekat lah. Menurutnya, harga lembu tahun ini turut meningkat, mencecah RM4,000 hingga RM6,000 berbanding sebelum ini, antara RM3,000 hingga RM4,000 seekor. Sementara itu, penduduk Kampung Ubai Kuantan memaklumkan sebanyak 18 ekor lembu dikorbankan di surau kampung berkenaan. Kebiasaannya hanya sekitar 12 ekor dikorbankan setiap kali Aidiladha. Dah sebelum ni tak boleh nak laksanakan korban, jadi berpusu-pusu nak melaksanakan korban lah. Jadi banyaklah orang kata sempat perlu disediakan untuk lembu kan. Kalau tengok sekarang ni ada 18 ekor kita punya ni. Kalau kebiasaan pun dalam 12-13 ekor je kan. Jadi mengejutkan untuk tahun ni sebab berandalah orang nak melaksanakan korban sementara PKP tahun lepas tak dapat semua kan. Selepas 2 tahun ni banyaklah anak-anak buah karya kita berpakat-pakat tu dekat juga 18 ekor lah macam tu lah. Jadi syukurlah selepas COVID ni rezeki tu ada juga walaupun harga naik macam tu lah. Jadi itulah mengikut panduannya harga satu bahagian antara 500 ke 700 begitulah. Kemeriahan perayaan Aidiladha kali ini menunjukkan keterujaan orang ramai untuk turut sama menyumbang setelah 2 tahun tidak dapat melaksanakan ibadah korban yang dilakukan secara bergotong royong selepas solat sunat Hari Raya Aidiladha. Menurut Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Pahang, bagi daerah Kuantan saja pihaknya telah mengeluarkan 1,021 permit sembelih ternakan korban tahun ini.
Selamat Hari Raya Aidiladha. Muhammad Hazwan Azman untuk RTM. Baik saudara, sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca oleh Met Malaysia bersama-sama pegawainya Atika Marziah Mohtar. Silakan Atika. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Aidiladha. Paparan imej syarta angin semasa ketika ini menunjukkan sistem bertekanan rendah ini masih lagi berada di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan dan kini bergerak ke arah utara menuju kawasan Vietnam. Walau bagaimanapun, ianya masih lagi boleh memberikan potensi pembentukan garis badai yang boleh datang bersama hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang dan sekaligus memberikan kesan keadaan cuaca lembap, terutamanya melibatkan bahagian utara negeri Sarawak, pantai barat Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan sekurang-kurangnya sehingga 12 Julai nanti. Selain itu, keadaan cuaca serupa juga berpotensi untuk berlaku sehingga 13 Julai bermula hari esok melibatkan kawasan utara Semenanjung. Sistem bertekanan rendah ini juga turut menyebabkan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora, melibatkan kawasan perairan rantau negara yang kini boleh melebihi 60 km per jam dan boleh menyebabkan ketinggian ombak melebihi 4.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengemaskini amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 15 Julai nanti. Ianya turut meliputi kawasan perairan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga melibatkan kawasan perairan barat negeri Sabah yang mana dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, kawasan perairan terbabit adalah berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut dan juga di sekitar kawasan pelantar minyak. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan tidak keluar ke kawasan perairan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Baik, menerusi paparan imej kemeradar semasa pula, diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia ini kecuali melibatkan bahagian selatan negeri Perak yang ketika ini mengalami keadaan hujan lebat beserta ribut petir dan kelompok awan hujan ini sudah bergerak memasuki kawasan pedalaman negeri Perak. Keadaan cuaca lembap juga turut dicerap sedang berlaku melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga hulu langat negeri Selangor serta di beberapa daerah melibatkan negeri Johor yang dijangkakan keadaan ini akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula diperhatikan terdapat garis badai yang terbentuk di sepanjang kawasan perairan kedua-dua buah negeri terbabit dan garis badai ini ketika ini bergerak memasuki kawasan daratan dan sekaligus boleh memberikan kesan keadaan hujan lebat beserta ribut petir dan juga angin kencang terutamanya di sekitar bahagian Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang serta di kawasan bahagian pedalaman pantai barat termasuklah bahagian Sandakan dan juga wilayah Persekutuan Labuan negeri Sabah yang dijangkakan keadaan cuaca lembap ini masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Model ramalan cuaca yang terkini juga turut menjangkakan keadaan cuaca yang hampir serupa bagi negeri Sabah dan juga Sarawak yang mana keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Walau bagaimanapun untuk negeri di semenanjung Malaysia pula masih lagi dijangkakan keadaan hujan lebat beserta ribut petir boleh terbentuk pada awal pagi esok melibatkan kawasan perairan negeri Selangor, negeri Melaka dan juga negeri Sembilan yang boleh memberikan kesan keadaan hujan lebat terutamanya di sekitar kawasan pesisir pantai negeri terbabit pada awal pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saudara, seterusnya kita ke negeri di bawah bayu. Hari Raya Aidiladha disambut sederhana namun penuh rasa syukur dengan semangat pengorbanan. Butirannya langsung ke Kota Kinabalu bersama Anisia Dollars. Silakan, Anisia. Baik, dia. Sambutan Hari Raya Aidiladha 1443 Hijrah di Sabah diraikan umat Islam secara sederhana namun penuh dengan rasa kesyukuran dan semangat pengorbanan. Di Surau Tun Sakaran Istana Seri Kinabalu yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Datuk Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni menunaikan solat sunat Hari Raya Aidiladha bersama kira-kira 50 jemaah. Solat diimamkan Pegawai Agama Istana Ustaz Imran Anggun, manakala khutbah bertajuk Aidiladha Subur Roh Pengorbanan disampaikan Khatib Kamarul Omar Baki. Hadir sama menunaikan solat Aidiladha Setiausaha Sulit yang di-Pertuan Negeri, Datuk Abinan Asli dan timbalannya, Awang Damit Pengiran Apong, Setiausaha Perhubungan Datuk Muhammad Rashid Muhammad Tahir serta pengurusi Yayasan Nur Jauhar YNJ, Brigadier Alhamra Tun Johar. Sebanyak 6 ekor lembu dikorbankan kali ini, masing-masing 2 ekor di Istana Seri Kinabalu dan Nabawan, manakala seekor di Masjid Nurul Hikmah Bukit Padang dan Regimen 507 Askar Wataniah, Kem Bukit Perwira, Kota Kinabalu. Di Tuaran, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Haji Nor, Kampung Serusup, Tuaran. Usai menunaikan solat, Datuk Haji Ji menyempurnakan Majlis Ibadah Korban peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah Tuaran di IPD Tuaran. 7 ekor lembu korban sumbangan Ketua Menteri, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim, Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johniston Bangkuai dan Pembantu Menteri Kewangan Jasni Hidayah dan Ibu Pejabat Sabah Electricity Sundian Berhad SESB diserahkan sempena majlis ini. Saya berharap perayaan ini dapat memberi keinsafan dan juga ingatan kita kepada sejarah pengorbanan yang telah dibuatkan oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya semata-mata menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengucap berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak polis kerana ini adalah satu acara yang dapat memeriahkan Hari Raya Aidiladha. Sementara itu disandarkan lebih 100 jemaah hadir menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jamek Nurul Iman Kampung Padas Sebatu 12 Sandakan. Ia diikuti dengan ibadah korban yang dilakukan secara bergotong royong di masjid, surau, kampung dan kawasan perumahan. Sebanyak 12 ekor lembu dikorbankan untuk diagih kepada penduduk setempat. Penyembelihan haiwan korban dilaksana ahli jawatan kuasa masjid dibantu penduduk kampung. Saya menyuruh kepada masyarakat di Kampung Padas ini untuk terus meneruskan usaha untuk meningkatkan silaturahim di kalangan mereka melalui ibadah seperti ibadah korban ini. Dan seharusnya kerjasama ini dilimpahkan kepada program-program yang lain dan saya yakin dan percaya Kampung Padas ini akan terus bertambah maju dan ikatan ukhuwah di antara penduduknya akan terus meningkat. Alhamdulillah pada tahun ini hasil usaha daripada jawatan kuasa masjid ini menganjurkan ibadah kurban berkelompok dan juga ada di antaranya para individu yang memberi sumbangan ataupun ibadah kurban di masjid ini 12 ekor lembu dan juga kerbau. InsyaAllah akan dilaksanakan sebentar lagi. Sebanyak 61 ekor lembu korban disumbangkan kepada 3,570 asnaf di seluruh negeri menerusi program Korban Ikhlas sempena Hari Raya Aidiladha 2022. Sumbangan diagihkan di beberapa daerah melibatkan Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Kuala Penyu, Kudat dan Sandakan. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kinarut Zamharir Ahmad berkata, kerjasama antara Ikatan Guru Sabah I-Guru, Yayasan Ikhlas Cawangan Kota Kinabalu dan SMK Kinarut dalam program ini merupakan usaha murni dan bertepatan dalam meraikan golongan asnaf menyambut ibadah korban tahun ini. Kita berharap agar penerima-penerima sumbangan serta daging korban ini akan menggunakan pemberian ini dengan sebaik mungkin dan kita harap ia sangat bermanfaat dan membantu keluarga kerana dengan adanya sumbangan ini akan
menambahkan lagi menu tambahan serta menceriakan serta menggembirakan keluarga mereka yang menanti-nanti saat pada hari ini. Zamharir berkata demikian kepada RTM dalam program Korban Ikhlas I-Guru di SMK Kinarut Papar. Beliau berharap usaha seumpama dapat diteruskan pada masa akan datang kerana mampu memberi impak positif dalam menyatupadukan masyarakat di negeri ini. Sementara itu, para penerima menzahirkan rasa syukur atas sumbangan tersebut. Kami belajar banyaklah daripada rakyat korban ni. Jadi ini dapat buat rakyat korban jadi lebih imarah dan gembira. Harap ni dapat membantu semua orang lah untuk bagi makanan semua gitu dan bantu orang-orang yang mau makan daging. Ini merupakan kali pertama lah saya buat korban ni dalam sepanjang hidup saya. Jadi saya dapat belajarlah cara-cara dia untuk memotong dia, untuk ikat kaki dia. Ya, saya harapkan juga begitu supaya bantuan ini dapat disalurkan kepada orang-orang yang susah dan memerlukanlah. Dan juga saya harapkan kita semua dapat menjalankan ibadah ini lah. Sumbangan ini dapat tolong-menolong ya lah, nilai kerjasama tu yang ada dan merasa jualan daging walaupun harga barang sekarang naikkan semua. Jadi orang dapatlah daging sekali-sekala. 8 pelajar asnaf SMK Kinarut turut terpilih menerima agihan daging korban dalam program ini. 9 ekor lembu dikorbankan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha Universiti Malaysia Sabah UMS hari ini. Majlis dihadiri Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin di Perkarangan Pusat Islam UMS. Ketika ditemui RTM, Profesor Datuk Dr. Taufik berkata, sambutan kali ini bersifat sederhana memandangkan masih mengikut prosedur operasi standar tertentu bagi mengelak penularan COVID-19. Tetapi dengan kelonggaran yang ada, kita dapat merayakan sambutan Aidiladha dengan lebih baik dan lebih meriah lagi lah. Ini kita bermula dengan sembahyang Hari Raya. Selepas sembahyang Hari Raya, kita terus untuk aktiviti korban dan 1 tengah hari kita bersiap untuk jamuan. Sementara itu, menurut Pengarah Pusat Islam UMS, Muhammad Razali Saibin, aktiviti serupa turut dilakukan bersama masyarakat di luar kampus UMS. Pada hari ini 9 ekor di Universiti Sabah dan ada juga sebenarnya beberapa ekor yang kita korbankan bersama dengan masyarakat luar di kampung seperti di Kota Marudu, lepas tu ada di Matafiz, Sulaimania, Kingfisher dan beberapa tempat yang lain. Saya tiap-tiap tahun sambut juga, jadi perasaan dia sama aja lah, gembira saja. Ya, tahun lepas pun sambut juga, ya, tidak miss lagi lah setakatnya. Jadinya rasa peluang untuk kumpul ramai buat kerja sama-sama ni sangat-sangatlah happy. Saya ucapkan keluarga saya dekat Semenanjung selamat Hari Raya Aidiladha. Saya minta maaf sebab tak dapat balik dan semoga akan datang kita ada rezeki untuk sama-sama sambut. Aktiviti korban kali ini disertai warga UMS, rakan masjid serta penuntut UMS. Agihan daging korban diserahkan kepada umat Islam yang hadir. Ya, laporan itu tadi mengakhiri berita dari negeri di bawah Bayu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Berita seterusnya kembali bersama Dia Kasapuri. Dia. Baik, terima kasih Inisia Dollars langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Baik saudara, seterusnya kita ke Sarawak. Kita ikuti perkembangan dan suasana sambutan Hari Raya Aidiladha di Bumi Kenyalang bersama Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Ya, terima kasih Dia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menyertai kira-kira 3,000 umat Islam di Kuching menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jamik Petrajaya pagi tadi. Ketibaan beliau dan isteri Puan Sri Datuk Amara Jumaani Tun Tuanku Bujang ialah kira-kira pukul 7.50 pagi disambut oleh pegawai kanan masjid.
Datuk Patinggi Abang Johari kemudiannya bertakbir raya bersama jemaah sebelum menunaikan solat sunat Aidiladha yang diimamkan oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menghadiri kurban perdana Majlis Islam Sarawak di pekarangan Dewan Hikmah Putrajaya sejurus selepas solat sunat Aidiladha. Sebanyak 3 ekor lembu ditumbangkan untuk kurban perdana pada tahun ini. Pada majlis ini, sebanyak 100 orang saudara kita dari sekitar Putrajaya menerima sumbangan daging korban. Tahun ini, Majlis Islam Sarawak turut membenarkan ibadah korban dilaksanakan di seluruh negeri mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. 166 ekor lembu disumbangkan oleh Majlis Islam Sarawak MIS untuk masjid-masjid serta surau di Kuching sempena Hari Raya Aidiladha. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, program itu yang diadakan sejak tahun 80-an adalah sebagai penggerak kepada umat Islam yang dahulunya dianjurkan oleh MIS, namun kini timbul kesedaran ibadah korban juga turut dianjurkan oleh individu, badan bukan kerajaan selain pihak surau dan juga masjid. Jelasnya MIS sebelum ini telah bermesyuarat dengan pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengenai prosedur operasi standard yang perlu dipatuhi ketika melakukan ibadah korban dan tiada pelanggaran SOP diterima setakat ini. Saya selaku Presiden Islam Sarawak mengucapkan selamat Hari Aidiladha kepada semua umat Islam di Sarawak khasnya dan di Malaysia amnya, dan semoga Hari Korban ini memberi ingatan kepada kita bahawa di mana saja kita berada, orang Islam harus berkorban demi kejayaan di masa depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Kurban Perdana di Dewan Hikmah Putrajaya Kuching hari ini. Sementara itu, Ketua Penolong Setiausaha MIS Samsudin Basir memberitahu ibadah kurban MIS ini diteruskan sehingga Rabu depan untuk menyantuni golongan asnaf, fakir miskin dan saudara kita di seluruh Sarawak dengan pengagihan sumbangan daging korban. Sementara itu, umat Islam di penempatan semula bakun BRS Sungai Asap Belaga tidak ketinggalan menjalankan ibadah korban walaupun jumlah mereka agak kecil berbanding penganut agama lain. Menurut pengerusi unit saudara kita USK Sungai Asap, Nurayu Chen Abdullah, tahun ini mereka menerima 2 ekor lembu korban dan 1 ekor kambing akikah untuk disembelih dan diagih di Masjid Al-Fatah, Sungai Asap. Korban tahun ini disumbang oleh MLNG dengan Yayasan Ikhlas, dan untuk 2 ekor lembu itu, dan kambing adalah untuk akikah lah. Seperti kebiasaan, pihak mereka melakukan persiapan sejak semalam bagi menyediakan tempat dan juadah untuk dinikmati bersama sepanjang ibadah korban dijalankan. Sementara itu, solat sunat Aidiladha kali ini diimamkan oleh Imam Bahagian Bintulu, Jabatan Agama Islam Sarawak Bintulu, Ustaz Awang Fakhurizan Awang Maduhi yang turut memimpin penyembelihan binatang korban. Dan kita tengok, Masya Allah, begitu aktif dan begitu ramai penyertaan daripada masyarakat di sekitar, khusus terutamanya daripada pekerja ladang, pekerja orang Indonesia di sini. Kerja-kerja melapah dan pengagihan daging korban dilakukan bersama melibatkan pekerja-pekerja ladang berdekatan yang saban tahun bersama meraikan Hari Raya Aidiladha di Masjid Al-Fatah. Bagi Wakil Yayasan Ikhlas Bintulu, Qaf Kahar Muhammad Syokri, yang pertama kali melihat aktiviti korban di kawasan pedalaman seperti di Sungai Asap telah merasai kemeriahan sambutannya walaupun pada skala kecil. Ia tetap meriah, tetapi dalam suasananya yang tersendirilah. Okey, tetap meriah. Tetap rasa menyembelih lembu tu, dan orang-orang lain semua menolong menjayakan majlis bersama-sama. Okey, rasa itu tetap ada walaupun sedikit. Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong dan Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon turut hadir ke program tersebut serta menyaksikan bersama penyembelihan binatang korban. Selain laungan takbir, suasana sambutan Hari Raya Aidiladha di kawasan Satok, Kuching malam tadi meriah dengan perarakan sejauh 3.6 km. Penganjur program perarakan bertakbir itu, Abdul Malik Mustafa, berkata program siri ketiga itu penting untuk menyemai semangat perpaduan antara penduduk kampung dalam beribadah.
Jelasnya terhenti selama 2 tahun akibat penularan wabak COVID-19. Penganjuran tahun ini merekodkan penyertaan lebih besar berbanding siri kedua pada tahun 2019. Perarakan yang melibatkan 6 buah kampung dalam kawasan Satok itu menyaksikan 720 penyertaan berbanding sekitar 300 peserta pada siri sebelumnya. Abdul Malik yang ditemui media pada program itu di Masjid Darul Hana, Kampung Nombor 6 menjelaskan perkara terbabit. Masyarakat setempat diseru untuk bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, keunikan makanan dan aktiviti kehidupan seharian penduduk sebagai antara sumber pelancongan yang terdapat di Sarawak dan ini termasuk di kawasan Telang Usan. Pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak STB yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dennis Ngau berkata, antara program yang dianjurkan untuk memeriahkan aktiviti promosi ini adalah menerusi pertandingan fotografi My Beautiful Telang Usan yang mendapat sambutan positif serta memberansangkan daripada masyarakat. Beliau dalam pada itu turut memuji sokongan dan usaha daripada pencinta alam semula jadi dan kaum etnik di Sarawak, terutama mereka yang mendiami kawasan pedalaman kerana sanggup meredah jalan balak dan memasuki hutan di Telang Usan bagi mengambil foto untuk menyokong mempromosikan Telang Usan di mata dunia selain ia dimuat naik menerusi platform media sosial masing-masing. Dennis menyatakan demikian semasa berucap merasmikan majlis penyampaian hadiah pertandingan fotografi My Beautiful Telang Usan di Miri. Beliau juga menyeru agar lebih banyak program pelancongan diadakan untuk menyokong STB mempromosikan Sarawak menerusi kebudayaan, makanan dan penganjuran pelbagai festival. Pada majlis berkenaan, beliau menyampaikan hadiah berupa wang tunai dan sijil kepada para pemenang. Biro Wanita merupakan sebuah institusi penting dalam pembangunan komuniti di Rumah Panjang. Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuat berkata, Biro Wanita juga dilihat sebagai landasan dalam mengukuhkan perpaduan dan hubungan baik sesama mereka termasuk dengan penghuni Rumah Panjang keseluruhannya. Ujarnya ia boleh berfungsi sebagai medium pertukaran idea, pengetahuan dan kemahiran dalam mengangkat taraf hidup ke arah yang lebih baik. Datuk Robert berucap mewakili Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugahambas bagi merasmikan Biro Wanita Rumah Simon Boniface, Babu Delit di Debak. Tambahnya lagi, sumbangan atau signifikan penubuhan Biro Wanita di sesebuah rumah panjang dapat dilihat melalui penglibatan golongan wanita dalam penghasilan kraftangan dan produk makanan. Bagi kawasan Bukit Saban, Biro Wanita telah ditubuhkan di semua 94 buah rumah panjang. 6 lelaki tempatan ditahan dalam tempoh 4 jam operasi bersepadu pencegahan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching yang dilancarkan pada malam Jumaat lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching SCP Ashman Bajah dalam satu kenyataan media, mereka antara 72 individu yang diperiksa dan hasil pemeriksaan ujian air kencing didapati 6 lelaki disahkan positif dadah jenis ketamin. Ke-6 individu tersebut ditahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Salah seorang daripada 6 suspek yang ditahan mempunyai 5 rekod lampau berkaitan dadah. Operasi lewat malam itu yang melibatkan seramai 52 pegawai dan anggota dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik dan Bahagian Siasatan Jenayah telah melakukan pemeriksaan ke atas 4 buah pusat hiburan, 6 hotel bajet dan beberapa kawasan tumpuan awam. SCP Ashmon turut memberitahu Polis Kuching akan sentiasa menjalankan risikan dan pemantauan ke atas pusat hiburan dan hotel bajet bagi mengesan sebarang aktiviti kesalahan jenayah. Cegah jenayah berkenaan merupakan tindakan proaktif IPD Kuching untuk melakukan pencegahan jenayah pada musim cuti perayaan. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam Aidiladha dan salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Kuching, Sarawak. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Polis menahan seorang lelaki warga asing disyaki memiliki senjata berbahaya semasa kawalan keselamatan solat Sunan Aidil Adha di Masjid Sultan Abu Bakar, Johor Bahru, Johor pagi tadi.
Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raub Selamat menerusi kenyataannya memaklumkan hasil pemeriksaan pada tubuh suspek menjumpai sebilah pisau bersarung berukuran kira-kira 33 cm. Pisau termasuk hulu tersebut terselit pada tali pinggang yang dipakai suspek. Hasil siasatan senjata dirampas merupakan salah satu hiasan pemakaian perayaan di negara suspek. Bagaimanapun, perbuatan tersebut menyalahi Undang-Undang Malaysia. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1 Akta Bahan Kakisan dan Bahan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Baik, lebih banyak perkongsian dari Johor dalam lintas langsung hari ini, antaranya sambutan Aidiladha dan ibadah korban di negeri berkenaan yang kembali meriah tahun ini. Perinciannya bersama Nur Akila Arba'in. Silakan. Baik, terima kasih Dia. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada hari ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Johor mengambil inisiatif membantu masyarakat Kempas Permatang Johor Bahru menjalankan ibadah korban bermula 10 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kempas, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rizwan Malik Rivan berkata, ibadah korban anjuran Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Ihsan melibatkan 20 anggota balai membantu menyembelih dan melapah daging. Sejumlah 6 ekor lembu dan 4 ekor kambing dikorbankan. Kesemua daging korban akan diagihkan kepada golongan memerlukan sekitar kawasan tersebut. Sebab kita pun dalam jabatan kita ada juga kita perlu sebenarnya untuk membantu komuniti-komuniti yang berhampiran, kampung-kampung sekitar untuk apa segala aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sana. Pada dasarnya memang aktiviti ini, program ini dijalankan oleh komuniti Permatang dan juga Surau Al-Ihsan. Tourism Johor bersedia menjadi tuan rumah kepada pelbagai acara besar tahun hadapan menerusi agenda Majestic Johor. Ia sebagai usaha meningkatkan kehadiran pelancong domestik dan antarabangsa ke negeri ini. Pengarahnya Suhairi Hashim berkata, sektor pelancongan di Johor kini memberangsangkan terutama selepas pembukaan sempadan negara 1 April lalu. Permintaan penginapan di hotel-hotel negeri ini juga meningkat 70% dalam tempoh 3 bulan ini. Bukan itu sahaja, lokasi-lokasi percutian seperti pulau-pulau di sekitar Mersing juga merekodkan kehadiran memberangsangkan ketika ini. Ia didorong dengan kehadiran pelancong domestik dan antarabangsa terutama dari Singapura, Indonesia dan Filipina. Suasana pelancongan di Johor sebenarnya sudah kembali pulih, dan kalau kita lihat pada hari ini semua tempat-tempat tarikan pelancong mula dipenuhi oleh pengunjung-pengunjung, dan saya tidak melihat perkara ini menjadi kesan yang negatif, dan alhamdulillah menjadi kesan yang positif, dan nampaknya ia kembali pulih seperti sedia kala lah. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan akan mengembalikan beberapa acara tumpuan pada tahun depan, antaranya Festival Layang-Layang Antarabangsa Pasir Gudang. Kerajaan Johor komited untuk meneruskan agenda pembangunan wanita negeri ini menerusi penyertaan dalam bidang ekonomi dan kemahiran. Menurut Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Khairin Nisa Ismail, ia sekaligus membuktikan kesungguhan kerajaan menerusi portfolionya untuk memastikan wanita-wanita terutama ibu tunggal tidak dipinggirkan. Jelas beliau, ketika ini Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim YPKDT menjadi agensi yang aktif melaksanakan kerja-kerja membangunkan ekonomi wanita dan keluarga negeri ini. Menerusi peruntukan yang disediakan kerajaan negeri, penyertaan wanita dalam bidang ekonomi dan kemahiran boleh ditingkatkan bagi meraih pendapatan lumayan. Saya berpuas hati dengan apa yang YPKDT telah bantu kepada wanita, dan sekarang selepas daripada mereka diberi bantuan peralatan perniagaan, mereka akan dibantu lagi dengan cara penjenamaan, penjenamaan to build their business, untuk marketing strategi macam mana. Gitulah mereka akan dibantu seterusnya.
Beliau turut memaklumkan pihaknya akan mengaktifkan pelbagai gerak kerja bagi menggalakkan penyertaan wanita dalam bidang lain. Program Jenguk Kawan Kita Anjuran Puspanita RTM Johor mampu membantu memperkenalkan kawasan tumpuan pelancongan negeri ini kepada orang awam. Seterusnya meningkatkan pendapatan pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini. Timbalan Pengerusi Puspanita RTM Johor Wan Nur Wajihah Wan Mustafa berkata, Labis Segamat yang terkenal dengan hasil kayu warisan iaitu kayu hanyut menjadi lokasi pertama program ini. Sebenarnya kita cuba nak menjenamakan Jenguk Kawan Kita ni sebagai satu trademark lah. Maksudnya kalau kita akan pergi ke daerah lain, ke kawasan lain, kita jenguk pula kawasan kawasan tu macam mana. Jenguk pula bagaimana usahawan wanita di situ menjana pendapatan dan mungkin kita boleh membantu mempromosikan kawasan tersebut kepada umum. Dan sebenarnya saya mengalu-alukan sesiapa juga yang nak datang untuk terus hubungi kami. InsyaAllah saya dengan berbesar hati akan menerima kunjungan tersebut. Saya sendiri akan terima kunjungan tersebut dan saya mengharapkan pulang membawa cerita yang baik dalam dan tenang apa yang ada dan memberi manfaat kepada sesiapa yang ingin satu tempat percutian yang bersama keluarga, yang orang kata percutian bajet. Sekian paparan berita dari Johor. Sentiasa patuh SOP ketika menyambut Hari Raya Aidiladha. Kembali bersama dia di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nur Akila Arba'in langsung dari Johor. Baik, untuk perkembangan seterusnya, lebih 100 ahli Persatuan Penghantar Makanan Melaka mengambil inisiatif menawarkan khidmat menghantar daging korban kepada Kariah kawasan Surau Al-Hikmah di Lorong Pandan Melaka. Tujuannya untuk mempercepatkan proses agihan daging korban sempena program Karnival Korban Al-Hikmah. Menurut pengerusi surau Muhammad Khairul Zaki Misbah, sebanyak 29 ekor lembu dan 7 ekor kambing dikorbankan pada Aidiladha kali ini melibatkan lebih 200 peserta. Ia antara ibadah korban terbesar yang dilaksana di Melaka. Jadi mereka hantar daging korban kepada peserta-peserta di merata tempat lah. Ada di Cheng, ada yang kawasan sini. Jadi Alhamdulillah. Dan mereka ni volunteer. Mereka ni volunteer, bukan dibayar. Jadi ini salah satu daripada amat baik kerana penghantar makanan semua orang muda-muda. Jadi secara tidak langsung kita menarik mereka, membiasakan mereka dengan masjid dan surau lah. Khairul Zaki ditemui pada karnival tersebut di Lorong Pandan. Keunikan karnival tersebut adalah penggunaan sistem section bagi proses melapah, memotong daging, membungkus dan edaran. Sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, buat julung kalinya stesen Radio Negeri FM berkolaborasi dengan penjara Seremban menganjurkan program Ibadah Korban. Program tersebut dilaksanakan secara gotong royong melibatkan dua pihak tersebut. Menurut pengarah penjara Seremban Syaril Basir, sebanyak 4 ekor lembu sumbangan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dikorbankan bagi sambutan Aidiladha kali ini. Jelas beliau, gotong royong tersebut turut melibatkan ahli persatuan isteri, anak-anak dan anggota wanita penjara ataupun Persia serta kaki tangan Negeri FM. Di samping kita dapat bersama-sama menyemarakkan majlis ini bersama-sama dengan RTM, dengan pihak penjara, di samping juga dalam satu kolaborasi untuk mewujudkan memasyarakatkan penjara di dalam negara kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Ibadah Korban di Seremban. Turut disampaikan sumbangan kotak rezeki kepada penghuni penjara oleh Negeri FM. Itu je sebab pertama kali pengalaman saya boleh bergaul dengan semua kaki tangan, semua staf, dan sekali pertama juga saya berjumpa dengan puan, jadi saya rasa program ini dapat mengeratkan silaturahim antara kita semua. Macam saya ni orang jauh, jadi dapat mengisilah daripada kekosongan tak balik raya kan.
setiap kali orang kata setiap hari korban tu, Hari Raya Haji tu memang sinonim lah dengan penyembelihan lembu kan. So dia membangkitkan lagi suasana yang meriah lah, untuk memeriahkan lagi setelah dah lamanya PKP yang dulu tak ada. So sekarang kita terasalah suasana tu walaupun Hari Raya Haji kan, tapi meriah tu memang seronok lah. Hari Raya Aidiladha di Langkawi disambut sederhana tetapi meriah. Tinjauan RTM di Mukim Kuah mendapati rata-rata masjid menjalankan ibadah korban dengan mematuhi SOP yang digariskan Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Suasana sedikit berbeza berbanding tahun lalu apabila kini negara berada pada fasa peralihan ke endemik. Menurut Setiausaha Program Ibadah Korban Masjid Aisyah, Azmi Din, kerja-kerja ibadah korban tahun ini lebih mudah dan pantas kerana disertai lebih ramai karya. Jadi proses tahun lepas ni agak perlahan sikitlah sebab jumlah orang nak buat kerja tu dia terhad. Dia tak boleh lebih daripada 20 orang berada dalam kawasan tu. Jadi ada masalah. Dan kita juga sentiasa dipantau oleh pihak polis, Jabatan Haiwan dan juga Jabatan Kesihatan lah. Bagi Imam Masjid Nur Hidayah Kelibang, Ismail Mat Nur, beliau bersyukur kerana dapat meraihkan Aidiladha tahun ini seperti sedia kala. Maksudnya dia tak perlu hadir. Jadi tak perlu hadir. Kita Jawatankuasa Korban akan pergi agih sendiri. Dan dia kenal pastilah orang-orang yang dia nak agih tu. Lebih 7,000 permit penyembelihan dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV di Perak. Esko Pertanian, Perladangan dan Industri Makanan Negeri, Razman Zakaria, ia sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Kelurahan Negeri Perak yang didaftarkan dengan veteriner, dia ambil permit lebih 7,000 ekor lebih, lebih 7,000 ekor lebih dan tidak ada sebarang laporan lah yang lembu-lembu itu berpenyakit. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program korban perdana Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gunung Semanggol di Alor Pongso. Pada program berkenaan, kira-kira 30 ekor lembu dijadikan korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang dijalankan Pusat Khidmat Adun Gunung Semanggol. Sebanyak 26 ekor lembu dan 4 ekor kambing dikorbankan pada program ibadah korban dan akikah Angkatan Tentera Malaysia ATM sempena Hari Raya Aidiladha tahun ini. Program tahunan itu dilaksanakan 150 anggota ATM secara bergotong royong dengan kerjasama Masjid Khalid Al-Walid, Kementerian Pertahanan. Program kali ini dilaksana secara terbuka selepas 2 tahun lalu dijalankan di pusat penyembelihan kerana penularan COVID-19. Untuk memberi satu impak ataupun kesan kepada seluruh warga ATM agar menjadikan pengorbanan itu sebagai salah satu trust dalam kehidupan, yang mana mereka terkena dengan pengorbanan dalam bentuk menjaga keselamatan negara, menjaga keamanan negara, dan dengan pengorbanan ini sekurang-kurangnya memberikan satu semangat untuk mereka terus melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Kesemua daging korban dan akikah diagihkan kepada 140 peserta yang mengambil bahagian selain disumbangkan kepada golongan asnaf dan ahli karya masjid. Terdahulu, beliau yang juga timbalan pengerusi Masjid Khalid Al-Walid menyampaikan khutbah raya dan mengimamkan solat sunan Aidiladha serta disertai lebih 500 jemaah. Program dirasmikan Ketua Staf Markas ATM, Lieutenant General Datuk Muhammad Zakaria Yadi di Ibu Negara. Baik saudara, berita wilayah edisi 10 Julai 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui berita.rtm.gov.my. Sentiasa patuh SOP ketika musim perayaan ini. Selamat Hari Raya Aidiladha dari kami, kru produksi Berita Wilayah.